di dalam program yang insya-Allah memberikan keberkatan kepada kita. Yang berbahagia Profesor Dr. Ismail Ahmad, Rektor UiTM Cawangan Johor, dan tuan-tuan serta puan-puan yang dihormati sekalian. Pada hari ini kita tangguhkan dahulu perbincangan mengenai hadis yang menggunakan kitab Mukhtasar Riyadhus Salihin ataupun ringkasan Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Sempena dengan kita berada pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, maka pada hari ini saya nak bincangkan, kita nak kongsikan ilmu berdasarkan kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai kelebihan yang ada pada bulan Zulhijjah. Kita punya perbincangan adalah berdasarkan kepada hadis, dan hadis-hadis yang saya pilih adalah hadis-hadis yang sahih. Okey. Baik. Kita gunakan metod yang sama yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, dan juga metod yang digunakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, iaitu pertama sekali kita bawakan ayat Al-Quran. Maka saya pilih satu ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai bulan Zulhijjah. Ayat tersebut adalah daripada surah Al-Fajr, surah yang ke-59 ayat 1 dan ayat 2. Saya yakin insya-Allah memang kita hafal ayat ini. Okey. Baik, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajr wa layalin 'ashr. Maksudnya wal fajri. Waw di hadapan ini adalah waw al-qasam. Waw bila kita baca dalam ayat Quran, baca hadis ataupun dalam bahasa Arab, dia ada banyak fungsi. Maka dalam konteks ayat ini, fungsi waw dekat depan ni adalah disebut sebagai waw al-qasam. Waw al-qasam ini waw apa? Waw al-qasam adalah waw yang membawa fungsi sumpah. Sumpah. Seperti mana kita sebut wallahi, ataupun kita kata wabillahi. Waw depan tu adalah waw al-qasam, waw sumpah. Maka apabila kita terjemahkan wal fajri, maksudnya demi waktu fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Walayalin 'ashr, dan malam yang 10. Okey, dan malam yang 10. Baik. Persoalannya, apakah maksud malam yang 10? Asyarah kan? Asyarah. Tis'ah asyarah. Tis'ah 9. Asyarah 10. Jadi Allah bersumpah dan malam yang 10. Okey. So malam yang 10 ini malam bila?
Ini mukjizat Al-Quran. Maka kita nak faham maksud malam yang ke-10 ini, kita kena tengok tafsir yang diberikan oleh para ulama. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Zubair dan Mujahid serta ramai di kalangan ulama tafsir menyatakan maksud 10 malam, malam yang ke-10 ini adalah merujuk kepada 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Allah tak kata demi 10 hari, 10 malam bulan Zulhijjah. Tidak. Allah bagi satu ayat. Ini dikatakan mukjizat, i'jaz Al-Quran. Allah kata, dan malam yang 10. Maka para ulama tafsir sepakat, majoriti menyatakan maksud malam yang ke-10 adalah, iaitulah 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah. Okey, baik. Maka apabila kita tengok ayat ini, kita perhatikan kepada ayat ni, fokus kita adalah Allah di sini, Allah sumpah. Dalam kaedah, apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka dia menunjukkan bahawa objek sumpah itu dia mempunyai keistimewaan. Maka justru itu para ulama menyatakan 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah mempunyai keistimewaan berdasarkan kepada ayat Al-Quran surah Al-Fajr ini. Baik. Kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Alhamdulillah pada hari ini kita nampak ada ramai sahabat-sahabat, rakan-rakan yang join dalam majlis ilmu ini. Jadi boleh sebar-sebarkan, boleh panjang-panjangkan kepada, kalau yang ada grup WhatsApp sebagainya, sebar-sebarkan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapat bersama. Sekarang ni kita ada 37 orang. Alhamdulillah. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis yang pertama berbunyi, An Ibn Abbasin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhil ayyamil ashri. Faqalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji' min dhalika bisyai'. Baik. Hadis yang pertama ini saya ambil daripada riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hari-hari untuk melakukan amal soleh
yang lebih Allah cintai kecuali 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tuan-tuan, kita renungkan kenyataan daripada Nabi ini. Ya, Nabi sebut tidak ada hari yang mana Allah paling suka untuk kita melakukan amal soleh melainkan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Maka sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sekalipun jihad fi sabilillah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sekalipun jihad fi sabilillah, kecuali seorang lelaki yang pergi berjihad dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali sedikit pun daripada keduanya." Baik. Okey, daripada hadis ni kalau kita perhatikan, para ulama membincangkan tentang perkara ini. Para ulama membincangkan tentang persoalan ini. Baik. Okey. Adakah ni kita bahaskan. Persoalan yang pertama, adakah hadis ini menunjukkan bahawa 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan? Sebab kita faham kan, bila kita baca sampai kepada ibadah, sampai kepada bulan Ramadan, kita faham hadis yang menyebutkan supaya beramal pada 10 hari terakhir, yang mana Nabi fokus beramal pada 10 hari yang terakhir, terutamanya pada malam-malam yang ganjil. Tapi dalam hadis ni Nabi sebut 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah adalah hari yang mana Allah lebih suka, lebih cinta orang yang melakukan amal-amal soleh. Baik, ya. Di dalam perkara ini, kalau kita lihat bahawa ada dua pandangan ulama. Ya, ada dua pandangan ulama. Yang pertama, para ulama menyatakan bahawa amalan amalan hari 10 yang pertama inilah yang lebih baik berbanding dengan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Satu pandangan. Dalam pandangan yang lain, ada pula para ulama menyatakan yang paling baik adalah pada 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Satu. Dari segi aspek yang lain, dalam perspektif yang kedua, para ulama menyatakan antara siang, amalan pada siang hari yang paling baik adalah pada bulan pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Amalan pada waktu siang, waktu siang ni beramal yang paling baik adalah pada bulan Zulhijjah, 10 hari yang pertama. Sementara amalan pada waktu malam yang paling baik adalah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Ini antara perbincangan-perbincangan
yang berlaku di kalangan para ulama. Ya, baik. Maka dengan sebab inilah, kalau kita lihat, ya, kita bila kita faham hadis ini, maka hari ini kita berada pada 4 hari bulan Zulhijjah. Maka berdasarkan kepada ayat Quran surah Al-Fajr tadi 1 dan 2, ayat 1 dan ayat 2, dan berdasarkan kepada hadis ini, maka saya mengajak kepada diri saya, mengajak kepada tuan-tuan sekalian supaya kita memperbanyakkan, menggandakan amalan soleh pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah ini. Kita boleh memperbanyakkan amalan solat sunat, pada waktu siang boleh berpuasa. Sebab itulah timbul amalan yang paling baik pada 1 hingga 10, 1 hingga 9 Zulhijjah adalah puasa. Ya, adalah puasa. Sebab amalan puasa pada tempoh ini adalah amalan yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Boleh memperbanyakkan bacaan Al-Quran, boleh memperbanyakkan zikir, boleh memperbanyakkan takbir, boleh memperbanyakkan tasbih, boleh memperbanyakkan tahmid, boleh memperbanyakkan majlis ilmu. Hari ini kita berada dalam majlis ilmu. Ini adalah amalan soleh, amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh menyantuni anak yatim. Kalau ada anak-anak yatim yang perlukan bantuan, kita santuni. Boleh membantu orang yang susah. Inilah peluang 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Ya, berdasarkan kepada ayat Quran tadi dan berdasarkan hadis yang pertama yang kita bacakan ini. Maka saya seru sekali lagi kita sama-sama meningkatkan amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kita dengan ganjaran yang banyak. Kalau amalan yang wajib, yang fardu itu kita perbaiki, kita perindahkan. Ini masanya. Amalan-amalan yang sunat kita tambah. Kalau kita buka dalam skop yang besar, kita memperbanyakkan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini amalan-amalan yang kita kena improve dalam tempoh ini. Maka rugi kita kalau kita tak ambil peluang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla ini. Baik, hadis yang pertama. Ya, kita buka minda, kita buka pemikiran tentang 10 hadis, 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Baik. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Ini kita zoom. Hadis yang kedua ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, iaitu daripada Abu Qatadah. Kita bacakan teks dulu. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an sawmihi qala wa su'ila an sawmi yawmi arafah faqala yukaffiru as-sanata al-madiyata wal baqiyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, hadis ni panjang.
Tapi saya ambil qit'ah yang ini saja. Hadis ni hadis yang panjang. Baik. Iaitu daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai puasa. Tentang puasa Nabi. Ada cerita lagi lah tentang puasa Isnin Khamis sebagainya ada. Saya ambil sampai kepada soalan yang mana baginda ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Maka baginda menjawab, puasa itu akan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan yang akan datang. Baik. Tadi kita sebut 10 hari yang pertama pada bulan Zulhijjah melakukan amal-amal soleh, itulah yang dicintai, paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Okay, dalam hadis yang kedua ini, salah satu daripada amalan soleh yang sewajarnya tidak diabaikan oleh kita adalah berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah yang namanya puasa Arafah. Kita kenal sebagai puasa Arafah. 9 hari bulan tu umat Islam yang menunaikan haji berkumpul di Arafah. Maka untuk orang yang tidak menunaikan haji, digalakkan, disunatkan supaya berpuasa 9 hari bulan. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW memberitahu kepada kita tentang fadilatnya. Satu lagi tawaran istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tawarannya? Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tawaran special. Mungkin kita rasa tak ada apa. Sebab hari ni tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita menilai berdasarkan kepada wang. Ini masalah kita sekarang. Manusia hari ini dia menilai berdasarkan kepada harta benda. Kalau saya buat, saya boleh dapat apa? Dapat apa tu, penilaian manusia adalah material. Kita boleh dapat duit berapa banyak, dapat harta tanah berapa banyak. Ini penilaian manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu ganjaran yang mana ganjaran ini lebih bernilai daripada penilaian material. Apa dia? Allah kata, Allah hapuskan dosa-dosa yang kita buat setahun yang lalu. Dosa setahun yang lalu kalau nak digantikan dengan material, boleh tak? Tak boleh. Apabila manusia meninggal dunia, apa yang kita bawa? Kita bawa dua sahaja. Yang pertama, kita membawa bekalan pahala, dan yang kedua, kita membawa dosa. Dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala tawarkan dosa setahun dahulu Allah hapus. Maka bila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dosa tahun lepas Allah dah hapus. Jadi kalau sepanjang umur kita, sepanjang umur kita yang kita ada ni, umur kita ini kan, mungkin ada baki lagi 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Kita setiap tahun 9 Zulhijjah berpuasa. Maka
Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan segala dosa pada tahun-tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Bila kita kembali kepada Allah, dosa kita telah dihapuskan. Ini yang kita nak. Penilaian ini yang kita nak. Bukan penilaian material. Dan inilah nilainya sangat besar. Orang yang ada iman, dia akan nampak perkara ini. Ya? Jadi carilah tuan-tuan. Hanya satu hari berpuasa diganjarkan dengan ganjaran yang amat hebat. InsyaAllah sekali lagi saya menyeru kepada diri saya, seru kepada kita semua, marilah ambil kesempatan pada 9 Zulhijjah tahun ini untuk kita menanamkan keazaman melaksanakan ibadah puasa ini. Ya? Nazatul Shima kata tak dengar suara. Yang lain-lain macam mana, boleh dengar tak? Sebab saya punya mikrofon saya ada problem sikit. Okey. Dengar, Kita jelas boleh Ustaz. share. Jelas. Yang lain-lain ada dengar tak? Ada masalah audio tak? Clear. Puan Jaslin kata dengar. Dengar Ustaz. Ya? Clear. Yang ada masalah tu seorang je. Mana Zatul Shima. Okey. Ya? Puan Diana kata pun dengar. Okey, Alhamdulillah. Okey, baik. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ya? Satu lagi, para ulama juga menjelaskan selain daripada berpuasa pada 9 hari bulan Zulhijjah, satu lagi amalan puasa yang disyorkan oleh para ulama adalah puasa pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah tu hari apa pula? Okey, kalau hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Tarwiyah ni hari apa pula? Ini istilah-istilah yang kita cuba familiarkan. Baik. Tarwiyah ni adalah pada hari yang ke-8. 8 Zulhijjah. Jadi para ulama menggalakkan kita supaya berpuasa pada hari tersebut. Sebab apa? Hadis tadilah, hadis yang pertama dengan ayat Quran tu. Amalan pada 10 hari dalam bulan Zulhijjah ni Allah paling suka. Maka berpuasa pada hari yang ke-8. Hari 8 tu namanya hari Tarwiyah. Assalamualaikum Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kenapa Ustaz, saya nak namanya menjelas hari sekejap. Tarwiyah? Hari ke-9 tu namanya hari Arafah. Sebab umat Islam yang menunaikan haji berkumpul di padang Arafah. Namanya hari Arafah. Hari yang ke-8 dinamakan dengan hari Tarwiyah. Kenapa? Ada dua pandangan ulama. Assalamualaikum Ustaz. Yang pertama adalah hari yang ke-8 itu dinamakan dengan hari Tarwiyah kerana pada malam tersebut Nabi Ibrahim alaihissalam mula-mula bermimpi menyembelih anaknya Nabi Ismail. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam dia bermimpi, selepas dia sedar, maka dia dalam keadaan tertanya-tanya. Adakah mimpi ini dia datang daripada Allah Ta'ala ataupun mimpi ini adalah mainan syaitan. Maka tertanya-tanya itu di dalam bahasa Arab disebut sebagai yurawi. Maka hari itu disebut dengan Tarwiyah. Dia ambil dari perkataan yurawi. Nabi Ibrahim tertanya-tanya, kan? Yang dimimpi malam tadi itu mimpi daripada Allah
ataupun mimpi yang datang daripada mainan syaitan. Sebab tu hari itu dinamakan dengan tarwiyah. Satu. Boleh ya? Okey, baik. Hari yang ataupun ada pandangan yang kedua yang menyatakan bahawa puasa pada 8 Zulhijjah dikenali dengan puasa tarwiyah, ya. Tarwiyah kerana ya. Okey. Kerana pada hari yang ke-8, okey, kerana pada hari yang ke-8 umat Islam yang menunaikan haji akan bergerak pergi ke Mina. Semasa mereka berada di Mina, jadi mereka akan bermalam di Mina sebab besok mereka akan bergerak pergi ke Arafah. Semasa mereka bermalam di Mina tu, semasa berada di Mina ini, maka jemaah haji biasanya akan mempersiapkan air sebagai bekalan untuk berwukuf di Arafah nanti. Maka perbuatan mempersiapkan air pada hari yang ke-8 itu, ya, pada hari yang ke-8 itu disebut sebagai yatarawun. Yatarawun. Jemaah haji yang berada di Mina hari yang ke-8 itu, mereka mempersiapkan bekalan air untuk berwukuf pada besok hari. Maka perbuatan mempersiapkan bekalan air itu disebut sebagai yatarawun. Justru itu, maka puasa pada hari yang ke-8 dikenali sebagai puasa hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Itu yang perlu kita faham. Jadi sebelum ni kalau orang kata kita kena puasa dengan hari tarwiyah, insya-Allah mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita boleh faham. Ya, ada dua. Hari Arafah, hari tarwiyah. Yang ada dalam hadis adalah pada hari Arafah. Hari tarwiyah ni amalan yang digalakkan. Sebab 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah tu, semua amal baik kita ni Allah suka. Jadi 10 hari ni kan, buatlah sebanyak mungkin amal yang baik. Nak sedekah, sedekah. Nak bantu orang, bantu. Ambil kesempatan ini. Nak baca Quran banyak-banyak, baca. Nak zikir banyak-banyak, tafadhal. Silakan. Okey? Itu hadis yang kedua. Baik, saya tengok ada soalan daripada Dr. Syamsatun berkenaan dengan dosa-dosa yang bagaimana Nabi sebutkan. Okey. Boleh Ustaz jelaskan berkenaan dosa-dosa yang bagaimana Nabi maksudkan? Okey, baik. Satu soalan yang bagus. Dalam hadis yang kedua ni Nabi sebut, Sawmi yaumi Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Okey. Apabila kita membaca hadis-hadis yang berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa, maka para ulama menyatakan bahawa dosa tersebut merujuk kepada dosa kecil. Dosa yang dimaksudkan dekat sini adalah dosa-dosa kecil. Kerana dosa-dosa yang besar memerlukan kepada taubat nasuha. Dosa kita ada dua jenis. Yang pertama disebut sebagai dosa kecil dan yang kedua disebut sebagai dosa besar ataupun al-kabair, al-kabirah. Dosa-dosa besar ni
kalau kita nak dihilangkan oleh Allah Ta'ala, dia kena bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ada 3 syarat yang semua kita maklum. Yang pertama, kena berhenti daripada perbuatan tersebut. Yang kedua, ada perasaan menyesal kita melakukan perbuatan itu, sesalan. Dan yang ketiga, ada keazaman untuk tidak mengulangi. Yang tu sekiranya kita punya dosa itu berkait dengan Allah Ta'ala. Sementara apabila dosa besar yang dilakukan berkait dengan manusia, kena tambah satu lagi syarat, iaitulah kena, kalau dia melibatkan harta, kembalikan harta kepada orang tersebut. Yang melibatkan manusia ni kena kembalikan kalau melibatkan harta. Kalau kita mengumpat sebagainya, kena minta maaf dengan dia. Syarat yang keempat. Jadi konteks hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil banyak. Dosa besar, kalau kita baca, Imam Al-Zahabi tulis dalam kitab dia Al-Kabair, ada 70 dosa besar. Yang paling besar adalah syirik. Al-isyraku billah, syirik. Lepas tu adalah turun sebagainya 70, kan? Maka yang lain-lain tu termasuk dalam kategori dosa kecil. Nah, dosa kecil ni sangat banyak. Maka Allah tawarkan untuk hapuskan dosa-dosa ini. Ya, wallahu a'lam. Baik, kita pergi kepada, saya takut tak sempat habis. Saya sediakan ada 7-8 hadis. Okey. Dalam hadis yang lain, kita pergi kepada hadis yang ketiga pada pagi ini, pada tengah hari ini, hadis daripada An Nubaisyah Al-Hudhali qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tashriq ayyamu aklin wa syurbin. Dalam riwayat yang satu lagi dia sebut, dia kata wazada fihi wa zikrin lillah. Baik. Yang ni cerita pula tentang hari tasyrik. Hari tasyrik ni adalah hari yang ke-11, 12, 13. Okey. Iaitu daripada Nubaisyah Al-Hudhali radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hari-hari tasyrik adalah hari makan-makan dan minum-minum. Dalam riwayat yang lain, iaitu Nabi sebut, dan berzikir kepada Allah. Saya bawakan hadis yang ketiga ni nak terangkan bahawa tidak boleh berpuasa pada hari tasyrik. Hari raya semua kita dah maklum, memang tak boleh puasa. Tapi hari tasyrik macam mana? 10, 11, 12, 13. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini kita nak tambahkan ilmu. Sebelum ni kita mungkin tahu tapi tak ada sandaran. Maka tengah hari ini kita dapat sandarannya. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Nubaisyah Al-Hudhali. Iaitu Nabi kata hari tasyrik ni hari makan-makan dan minum. Itu makan. Jangan pula saya nak diet lah hari ni. Kan? Hari ni saya tak nak makan. Nabi sebut, kan? Ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik ini adalah ayyamu aklin, hari untuk makan-makan dan minum. Tapi janganlah makan dan minum tu sampai melampaui. Dan Nabi sebut dalam riwayat yang lain, wa zikrin lillah. Tapi jangan lupa ingat kepada Allah Ta'ala.
Yang ni lah sepatutnya hari raya inilah kena meriah. Tapi kita terbalik. Minta maaf saya sebut kan. Kita hari raya Aidilfitri kan. Hari raya kedua, ketiga, keempat sampai sebulan kita makan. Sedangkan dalam hadis Nabi sebut Aidilfitri itu hari yang pertama je. Hari kedua tu sambung puasa 6 hari. Dalam Aidil Adha ni Nabi kata hari pertama tu Yaumun Nahar, hari raya, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Nabi kata hari makan-makan. Waktu ni lah buat open house. Tapi jangan buat sekarang. Sebab sekarang ni PKP, nanti masalah pula. Kan? InsyaAllah tahun depan lepas PKP, ambil amalan hadis ni. Ya? 11, 12, 13, hari tasyrik tu ayyamul akli wasyurbi, makan minum. Nak rendang ayam ke, rendang daging ke, kan? Rendang itik ke. Kalau dekat sebelah Melaka banyak rendang itik, kan? Silakan tafadhal. 3 hari ni makan minum tapi wazikrillah. Jangan lupa ingat kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ni panduan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Terus. Hadis yang keempat. Ya. Okey, baik. Hadis yang keempat dia berbunyi wa 'anil bara radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhara man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man zabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuk fi syai'in faqama Abu Burdah ibnu Niyar wa qad zabaha faqala inna indi jaza'atan faqala izbahha walan tujziya an ahadin ba'daka. Sampai dekat sini ya. Baik. Ni kita pergi pula kepada tentang persoalan ibadah korban. Ya, baik. Daripada Al-Barra radhiyallahu anhu dia berkata, sahabat Nabi ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari ini, hari Raya Aidul Adha, ialah mengerjakan solat, kemudian pulang dan menyembelih haiwan korban. Barang siapa melakukan hal itu, maka dia telah bertindak sesuai dengan sunnah kita. Dan barang siapa menyembelih haiwan korban sebelum solat hari raya, maka sembelihannya itu hanya berupa daging yang ia berikan kepada keluarganya, tidak ada hubungannya dengan ibadah korban sedikit pun. Nabi beritahu kita apa yang kita kena buat pada hari raya. Yang pertama Nabi kata pergi ke masjid solat hari raya. Selepas balik daripada solat baru sembelih haiwan korban. Dan Nabi kata siapa yang sembelih haiwan korban sebelum daripada solat, maka sembelihannya itu tidak dianggap sebagai korban, maka dianggap sebagai sembelihan biasa. Ni panjang ni kalau kita nak bincangkan dari segi hukum fiqh kat sini. Saya tak nak fokus sangat tentang hukum ya. Lalu Abu Burdah bin Niyar
berdiri. Lepas Nabi kata macam tu, seorang sahabat bernama Abu Burdah, dia bangun dan dia berkata, sesungguhnya saya masih memiliki jaza'ah, anak kambing yang berusia 2 tahun. Jaza'ah ni anak kambing yang belum sampai usia 2 tahun. Ya. Maka Nabi SAW bersabda, sembelihlah, namun hal ini tidak untuk orang lain setelah kamu. Okey, bila Nabi sebut tadi nak sembelih korban selepas selesai hari raya, seorang sahabat bernama Abu Burdah dia bangun. Dia kata, ya Rasulullah, saya dah sembelih tadi sebelum sembahyang. Sebab saya nak bagi ahli keluarga saya makan. Saya dah sembelih tadi kambing sebelum sembahyang. Ya. Maka amalan Abu Burdah tu tak jadi sebagai ibadah korban. Tapi Nabi, tetapi dia kata, lepas saya sembelih tu saya ada seekor jaza'ah. Maksud jaza'ah ni anak kambing yang belum sampai usia 2 tahun. Saya masih ada lagi seekor. Dan Nabi kata kepada Abu Burdah, kamu sembelihlah anak kambing itu sebagai korban. Tapi ini khas bagi kamu. Sebab syarat kita nak buat korban kambing, mestilah anaknya, apa kita kata mestilah usia kambing itu lebih daripada 2 tahun. Dalam kes ini, Nabi bagi special case kepada Abu Burdah, dia sembelih anak kambing itu dan itu dianggap sebagai korban bagi diri dia. Jadi apa yang saya nak fokus bincang hadis ni adalah, yang pertama, hari raya amalan kita adalah sembahyang sunat hari raya. Kemudian yang kedua adalah melakukan ibadah korban. Ibadah korban yang disembelih sebelum sembahyang hari raya maka tidak dianggap sebagai ibadah korban. Dijadi sebagai sembelihan biasa. Dan yang kedua adalah keistimewaan yang Nabi beri kepada Abu Burdah. Dia sembelih seekor anak kambing yang berusia kurang 2 tahun. Ini keistimewaan yang Nabi bagi dekat dia sahaja. Kita hari ni jangan buat pasal. Kita baca hadis ni, boleh Abu Burdah sembelih kambing yang usia kurang 2 tahun? Saya pun nak buat. Tak boleh. Yang ini hanya khusus yang Nabi sebut kat sini, ya. Sembelihlah. Namun hal ini tidak untuk orang lain setelah kamu. Jadi ini pengkhususan keistimewaan yang Nabi berikan kepada Abu Burdah. Baik, selesai. Pergi kepada hadis yang berikutnya. Ada lagi 8 minit, insya-Allah. Baik, hadis yang kelima iaitu daripada Anas radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudahhi bikabshain wa ana udahhi bikabshain. Ni kita nak tengok kan, apa ni korban yang Nabi buat. Anas bin Malik sebab dia duduk dengan Nabi. Semasa dia kecil, mak dia serahkan dia untuk menjadi pembantu Nabi. Maka dia hidup bersama-sama dengan Nabi. Maka dia cerita, dia kata, kan, Nabi berkorban dengan 2 ekor kambing. Sementara aku juga berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, ini amalan Nabi SAW. Baik, jadi ada orang kata, saya tak korban dengan kambing, saya korban dengan lembu. Boleh, tak ada masalah. Ibadah itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cerita ni amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang keenam. Ya. Yang ni juga daripada Anas bin Malik.
Kalau tuan-tuan tanya kan, kenapa banyak Anas yang cerita? Sebab saya sebut tadi, Anas bersama-sama dengan Nabi daripada dia kecil. Baik, ya, kata Anas radhiyallahu anhu, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabshain amlahaini فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. Anas menceritakan, dia kata Nabi SAW berkorban dengan 2 ekor kibash, itu kambing lah, yang warnanya putih lebih banyak daripada warna hitam. Ini sifat kibash itulah, ya. Dan kibash ini dalam riwayat yang sebut dia memang kambing yang gemuk, yang memang banyak isi. Kata Anas lagi, aku melihat baginda meletakkan kaki baginda di atas rusuk kambing tersebut sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu baginda menyembelih kambing itu dengan tangan baginda sendiri. Baik, apa pengajaran kita boleh ambil kat sini? Yang pertama, Nabi buat ibadah korban dengan 2 ekor kambing. Satu. Yang kedua, kambing yang Nabi pilih untuk buat korban, kambing yang sempurna sifat, yang mempunyai daging yang banyak. Yang ketiga, Nabi menyembelih sendiri korban tersebut. Isu sembelih korban ni tak semua orang yang sanggup. Ada orang yang fobia dengan darah. Jadi boleh tak kita nak wakilkan? Boleh. Kalau kita tak mampu nak sembelih, kita boleh wakilkan. Tapi kalau kita boleh sembelih, sebab nak sembelih kambing ni bukan macam sembelih ayam. Kambing, lembu, kena belajar, kena pergi kursus. Saya sendiri pun ambil masa yang lama untuk belajar. Belajar dengan orang lama-lama dulu, macam mana nak sembelih. Kemudian kena ada keyakinan, ada keberanian, baru boleh. Dia jangan dengar-dengar ni, baca hadis ni, saya nak sembelih lah. Tak, cari ilmu dulu. Nabi sembelih sendiri. Sembelih sendiri haiwan korban. Kita kalau tak boleh sembelih pun, kita lihat, pergi tengok. Dan sebelum Nabi nak sembelih, Nabi ni yusammi, Nabi sebut bismillah. Kemudian wa yukabbir, sebelum Nabi nak sembelih, Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baru Nabi sembelih. Ini hadis menceritakan perkara ini. Baik, terus. Hadis yang ke-7. Yang ni pun nak kena faham ni. Sebelum ni kita tahu seekor kambing, seekor lembu, seekor unta boleh bahagi 7 orang. Mana sandarannya? Hari ni kita tambah ilmu, tuan-tuan dan puan-puan, kita tunjukkan hadisnya. Ada masa 1 minit lagi. Okey. Hadisnya iaitu daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, kunna natamatta'u fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nadhbahul baqarah an sab'atin wal jazura an sab'atin nashtariku fiha. Inilah sandarannya. Daripada Jabir bin Abdullah, dia berkata, dahulu kami melakukan haji tamattu'. Haji ada 3 jenis kan? Ifrad, tamattu', qiran. Itu kemudianlah khusus kita cerita. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih lembu untuk 7 orang dan unta untuk 7 orang.
Kami bersekutu dalam korban tersebut. Jadi inilah sandaran, nas, dalil yang digunakan oleh para ulama menyatakan seekor lembu, seekor kerbau, seekor unta boleh kongsi 7. Inilah hadisnya. Hadis riwayat daripada Imam Abu Dawud. Dalam 7 itu pula ada hadis yang lain cerita. Boleh tak 7 tu kita nak pecahkan 5 bahagian untuk buat korban, 2 bahagian buat akikah. Boleh. Dicampurkan dalam tersebut. Boleh. Ya. Baik, terus. Satu lagi. Ya. Ini juga perkara yang hari ini orang tengah viralkan. Hadis daripada Ummi Salamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a hilala dzil hijjati wa arada an yudhhiya fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min azfarihi, iaitu hadis daripada Ummu Salamah, ya, dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi bersabda, barang siapa melihat hilal, hilal ni anak bulan Zulhijjah, dan ingin berkorban, maka janganlah ia mengambil rambut atau kukunya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan riwayat Tirmizi. Inilah sandaran hari ini yang kita kata tak boleh, ya. Tidak boleh potong kuku, potong rambut untuk orang yang nak melakukan ibadah korban. Itu bermula daripada 1 Zulhijjah sehinggalah selesai dia melaksanakan ibadah korban. Okey, saya cuma nak detailkan sikit. Kalau kita lihat kepada kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dia mensyarahkan hadis ini dalam Sahih Muslim. Baik. Imam An-Nawawi mengemukakan dua pandangan. Yang pertama iaitu pandangan yang diberikan oleh Sa'id bin Musayyib, oleh Rabi'ah, oleh Imam Ahmad dan beberapa ulama lagi menyatakan hukum memotong kuku dan rambut untuk orang yang nak melakukan ibadah korban adalah haram. Ini pandangan yang pertama. Rujuk dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Okey. Pandangan yang kedua yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi, pandangan yang diberikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, memotong rambut, memotong bulu, memotong kuku, ya, hari pertama sehingga selesai ibadah korban, hukumnya adalah makruh, bukan haram. Itu pandangan Imam Asy-Syafi'i. Dan kita hari ini kita mengambil kepada pandangan itu. Baik, soalnya kenapa jadi macam tu? Kenapa hukumnya makruh? Okey. Ya, para ulama menyatakan hikmahnya adalah supaya anggota semua anggota kita ni, rambut ke, kuku ke, dia akan dibebaskan daripada neraka. Anggota badan orang yang nak berkorban itu akan dibebaskan daripada azab api neraka. Itu pandangan ulama. Sebab tu tak payah potong. Sebab dia berada bersama dengan jasad orang tersebut. Ada satu pandangan yang lemah, yang dhaif, yang tak kuat, yang menyatakan dia
seumpama macam orang yang berihram. Orang yang berihram dia tak boleh potong kuku, potong rambut kan? Maka dikiaskan dengan orang yang berihram. Pandangan yang kedua ni adalah pandangan yang lemah. Ya? Baik, saya rasa itu sahaja yang dapat kita kongsi. Cuma ada lagi beberapa poin yang boleh kita sebut tapi saya rasa masa tak mengizinkan. Ya? Ada soalan tak kat sini? Tak ada Okey. Ada soalan. Jap. Kita join korban di luar negara, contoh di Kemboja, Syria, adakah amalannya sama dan kita hanya memberi sejumlah wang tunai untuk buat korban? Apa maksud dia ni? Adakah amalannya sama dan kita hanya... Ya, betul ya. Sama. Maksudnya kalau kita share, kita buat ikutlah apa-apa NGO sebagainya yang buat korban di luar negara dan sebagainya, dia bergantung kepada kita lah sama ada kita ambil satu bahagian ataupun kita beli satu ekor. Ya. Jadi satu bahagian ataupun satu ekor. Jadi boleh share lah. Kalau kita ambil satu bahagian, maka dia bahagi 7 lah. Dan kalau isu yang potong kuku, potong rambut tu maksudnya satu hari bulan Zulhijjah kita kena jaga dan sampailah kita kena tahulah. Okay. Waktu bila ibadah korban kita luar negara tu dia buat. Dan ada juga isu kan. Okey, ada orang tanya, Ustaz, kalau saya masuk dua bahagian, saya buat 2 ekor lembu. Hari pertama saya buat dekat Segamat. Hari kedua saya buat dekat kampung saya, dekat Muar. Jadi nak potong kuku ni bila? Hari pertama ke hari kedua? Sebab saya buat 2 ekor. Ini pun ada dibahaskan oleh para ulama. Kan? Maka sebahagian ulama kata cukup dengan lembu yang pertama, hari pertama tu selesai korban, maka boleh untuk kita potong rambut, potong kuku dan sebagainya. Baik, ada lagi soalan? Saya minta maaf hari ini sebab saya ada problem dengan speaker, saya tak boleh dengar. Jadi kalau ada soalan boleh type sahaja. Ya. Jadi saya rasa tak adalah, kita tengok dah tak ada soalan pada ruangan chat. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat manfaat bersama-sama. Saya tak bincang lagi tentang 1 ekor kambing. Boleh tak bahagi 7? Itu insya-Allah kalau ada masa lain kali mungkin saya bagi pencerahan. 1 ekor kambing kan. Dan kita faham 1 ekor lembu, 1 ekor kerbau bahagi 7. Kalau kambing macam mana pula? Itu panjang cerita dia. Nanti insya-Allah kalau ada masa kita bagi penjelasan dalam persoalan itu. Baik, saya rasa itu sahaja. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat, sedikit ilmu, sedikit perkongsian ilmu ini ada kebaikan kepada kita. Dan yang paling penting, hadis yang pertama dengan ayat Quran surah Al-Fajru 1 dengan 2 tu, marilah sama-sama kita ambil kesempatan 10 hari yang pertama ini untuk memperbanyakkan amal ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu sahaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.